Terima kasih banyak-banyak Hafiz. Lintas langsung dari Pulapul, hari peringatan Hari Polis yang ke-215. Okey, kalau anda ingat di awal siaran tadi kita bercakap mengenai Earth Hour lah. Betul. Salah satu perkara yang saya sebut adalah untuk salah satu cara untuk kita berusaha untuk kita kurangkan kesan climate change ataupun perubahan iklim dunia. 1 jam sahaja dalam masa setahun, dalam masa 24 jam tu 1 jam sahaja, iaitu tarikhnya besoklah 26 Mac. Ya, betul. Jadi dalam masa 1 jam ini banyak sebenarnya perubahan ataupun kesan yang dapat kita dapat daripada Earth Hour. Ya, kalau ikut sejarahnya, ia bermula pada tahun 2007 di Sydney. Sydney antara bandar pertama yang memulakan Earth Hour. Selepas itu ia mula berkembang daripada 30 negara sehinggalah pada tahun 2022 ini 190 buah negara yang melibatkan lebih daripada 7,000 bandar di seluruh dunia menyokong dan juga melaksanakan Earth Hour 1 jam itu. Ya, dalam masa tempoh 1 jam kan. Dan kalau kita ikutkan daripada tahun 2013 sebanyak 120 negara yang telah pun mengikuti kempen ini, dan kemudian pada tahun ini 190. Masya-Allah, kalau kita tengok ini semua adalah sambutan yang sangat menggalakkan untuk kita memastikan bumi kita dapat berehat seketika kan daripada segala tenaga digunakan ataupun sebenarnya banyak perkara yang kita lakukan setiap hari, terutamanya antara pemakanan kita juga yang menyumbang kepada ke arah akan berlakunya perubahan iklim sebagainya. Dan ini akan kita bincangkan bersama dengan kita di studio. Saya kenalkan Dr. Henry Chan, iaitu pengarah konservasi WWF Malaysia. Selamat pagi. Maafkan saya. Ni selamat pagi, Doktor. Ini Doktor, Earth Hour ini, ya, selama ini kalau kita lihat usaha untuk kita mengekang daripada kesan kesan gas rumah hijau, kesan perubahan iklim dunia itu pada tahap policy maker ataupun kerajaan ataupun sesiapa sahaja yang berkuasa untuk buat polisi mengenai pembangunan dan sebagainya. Tapi kali ini Earth Hour ini melibatkan semua. Bermakna secara tidak langsung ia menunjukkan kesedaran masyarakat bahawa kita masyarakat juga adalah orang yang bertanggungjawab untuk berusaha untuk kita kurangkan kesan daripada pemanasan global ini. Mungkin secara ringkasnya Dr. Henry sendiri melihat Earth Hour ini bagaimana dan juga bagaimanakah kesannya pada masa akan datang nanti. Ya, terima kasih Ridwan dan Sophie kerana jemputan saya untuk menjelaskan apakah matlamat Earth Hour. Sebenarnya Earth Hour ini adalah bertujuan satu kempen yang berlaku seperti Ridwan kata tadi, berlaku pada Sabtu terakhir setiap tahun pada bulan Mac, di mana pada pukul jam 8.30 seluruh dunia kita akan meraihkan masa itu dengan memadam lampu Dan tujuan kita memadam lampu 1 jam itu adalah untuk memberi kesedaran bahawa bila kita kegelapan, kita mengurangkan penggunaan tenaga elektrisiti. Dan kerana penjenaan elektrik ini berdasarkan kepada penjenaan daripada arang batu. Bila kita membakar arang batu, maka kita menghasilkan gas rumah kaca. Dan gas rumah kaca ini bila dia masuk ke atmosfer bumi, maka dia terperangkap dan tak dapat terlepas. Dan lama-kelamaan suhu dunia akan semakin meningkat. Bila suhu meningkat, maka berlakulah perubahan iklim. Jadi tujuan Earth Hour ini kita bertujuan untuk menjelaskan dengan orang ramai bahawa kalau kita perlu mengubah kehidupan kita supaya kita kurang menggunakan tenaga, kehidupan kita lebih kepada jimat-jimat. Itu tujuan sebenarnya. Baik, Doktor. Kalau kita lihat sekarang perubahan cuaca sekarang ini sepatutnya adalah musim kemarau Tapi kalau kita lihat sekarang ini di Sabah sebagai contoh kan, seperti yang Doktor kongsikan di awal tadi, iaitu hujan di sana. Dan di sini pula di bahagian pagi dan juga petang agak panas dan malam kebiasaannya akan hujan. Jadi kalau adakah ini antara ialah perubahan iklim yang kita bincangkan akibat daripada perkara ini? Bagaimana? Seperti Sophie kata, saya baru kembali daripada Sabah, di mana kita bersama dengan Kerajaan Negeri dan Jabatan Perhutanan mengadakan satu kegiatan memadam api pembakaran hutan. Kita membuat acara ini pada musim kemarau supaya kita boleh melihat pembakaran yang berlaku dan kita padamkan dia. Tapi berlaku hujan. Sedangkan di sini sepatutnya ini musim ini awal tahun kan, sepatutnya cuaca itu agak mendap dan sebagainya, tapi kita berlaku kepanasan. Jadi perubahan iklim ini telah berlaku di mana cuaca telah tidak lagi mengikut musim dia. Ini mungkin berlaku sebabkan aliran udara, aliran laut yang telah berubah, maka cuaca kita berubah Dan semua itu berpunca daripada suhu yang meningkat di bumi Sebab itu kalau kita melihat
kalau kita melihat laporan yang dibuat di negara, kita perlu ya mengurangkan perubahan iklim, menurunkan tahap suhu di muka bumi. Okey. Kita sambung perbincangan kita selepas ini mengenai Earth Hour ini. Banyak sebenarnya kalau kita nak bercerita mengenai gas rumah hijau dan juga apakah komitmen Malaysia untuk kita menangani isu ini selepas ini. Tetapi antara intipati dalam ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri adalah keselamatan kita ini sebenarnya bukan saja diletakkan tanggungjawabnya di atas bahu polis, tetapi kita, masyarakat sesama kita sendiri juga bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan diri kita dan juga orang di sekeliling kita selaku keluarga Malaysia. Jadi selamat Hari Polis yang ke-215 untuk semua abang-abang polis, kakak-kakak polis di luar sana. Betul. Dan terima kasih banyak-banyak kepada polis-polis bantuan di luar sana kan. Tanpa mereka siapa kita. Baik. Dan kita nak masih lagi berbicara tentang matlamat di sebalik sambutan Earth Hour dan masih lagi bersama dengan kita iaitu Dr. Henry Chan. Baik doktor, kalau tadi kita sempat berbicara sedikitlah berkenaan dengan Earth Hour ini yang akan berlangsung setiap tahun iaitu dalam tempoh masa 1 jam 8.30 malam sehingga 9.30 malam lah. Dan ia juga orang kata diberi bersama-sama dengan 190 buah negara lah yang akan bersama untuk event ini dan sebenarnya ini dah berapa kali dah penganjuran ini diadakan pada tahun ini. Earth Hour berlaku bermula pada 2007 dan berlaku setiap tahun, maka tahun ini adalah yang kali ke-16. Mungkin secara ringkasnya doktor boleh terangkan mungkinlah kepada ada yang tidak faham kenapa perlunya bergerak dalam sejam tu, apa yang boleh menyebabkan perubahan iklim dunia ataupun adakah ia boleh merendahkan suhu dunia ke macam mana tu? Secara ringkas macam mana doktor? Biar kita faham semua. 1 jam tu pasti tak dapat membuat apa-apa lah dari segi teknologi kan. Tapi yang penting adalah kesedaran. Kesedaran kenapa berlaku perubahan iklim itu sangat penting ya. Dan bila 1 jam tu, sebenarnya kalau kempen tu bukan pada Earth Hour saja yang jam 8.30, kita boleh adakan juga kegiatan sebelum itu seperti adakan kursus kesedaran, adakan pameran dan sebagainya ya. Maka yang penting adalah kesedaran. Baik. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya ini satu respon yang baiklah di mana kita semua sepatutnya mengambil peranan untuk sama-sama memadam lampu pada 26 Mac ini pada jam 8.30 malam sehingga 9.30 malam. Saya kira Ridwan kita juga kena didiklah keluarga kita macam saya ada anak-anak kecil kan untuk tahu bagaimana untuk kita menghargai alam semesta, untuk kita sebenarnya membagi tempoh untuk berehat pada dunia ini. Supaya dalam tempoh 1 jam ini kita memastikan dunia dapat berehat seketika lah daripada segala penggunaan elektrik yang kita gunakan setiap hari kan. Baik, dan doktor, selain daripada itu, kalau kita cakap dari segi perubahan iklim kan, yang ada yang berlaku sekarang ini di Antartika sendiri bongkar-bongkar ais mula cair. Dan apabila cair, ia akan meningkatkan paras air dan maka suhu pun akan mula panas. Dan perkara itu sudah pun berlaku sekarang ini kalau kita secara sedikit demi sedikit. Dan apa yang membimbangkan kita di sini doktor adalah sekiranya pecahan bongkar ais itu berlaku secara besar. Dan ini akan memberi kesan kepada kita semua doktor. Dan komen doktor mengenai perkara ini. Kalau bila ais di kutub-kutub cair, ais ataupun salji di kawasan pegunungan glasiers cair, maka dia akan turun ke laut. Ini akan mengakibatkan peningkatan air laut. Apakah akibatnya? Kalau kita pergi ke Pontian, di daerah Pontian kita lihat pantai-pantai yang telah berlaku hakisan tanah, hakisan pantai. Bila berlaku peningkatan air, maka ombak akan masuk ke dalam tanah, jauh ke dalam pantai, maka berlaku penghakisan. So kerajaan Johor telah membelanjakan banyak wang untuk membina tambak untuk mengelakkan hakisan. Kalau kita pergi ke Terengganu, kesian mereka di pantai Terengganu. Kampung Ridwan. Ridwan dan Terengganu. Jalan raya semua sudah dekat kan hakisan semua itu. So semua itu adalah punca kenaikan paras air, berlaku hakisan, berlaku angin tufan dan sebagainya, maka akibat punca itu sangat besar. Kalau kita melihat di Bangladesh, kerana Bangladesh adalah di kawasan delta, bila berlaku peningkatan air, maka banyak kawasan masyarakat akan tenggelam. Banyak kepulauan di Pasifik pun akan tenggelam sebab kenaikan paras air.
Dengan sebab itu kita mesti usaha kita mesti mengurangkan peningkatan suhu dunia. Jadi kalau kita nak kurangkan peningkatan suhu dunia ini, apabila kita melihat daripada apa yang berlaku, ia adalah berpunca daripada penggunaan tenaga itu sendiri. Daripada bahan api sampailah kita gunakan elektrik. Untuk memasak, membasuh baju, sereka baju, guna aircon dan sebagainya. Itu berpunca daripada bahan api, dan bahan api yang kita gunakan sekarang seperti mana yang kita tahu adalah bahan api fosil, contohnya arang batu. Jadi macam mana untuk kita menyelesaikan punca kepada masalah itu, iaitu penggunaan bahan api? Adakah alternatif lain untuk kita menggunakan bahan api lain ataupun sumber tenaga lain bagi menggantikan bahan api yang mengakibatkan pelepasan gas rumah hijau ini? Jadi secara asasnya keteruan tadi bahawa pembakaran untuk kereta, kita piston kan menggunakan fossil fuel. Kita menjana electricity, tenaga memerlukan arang batu ataupun diesel untuk menjanakan elektrik. Kita masak gas untuk masak, semua itu menggunakan electricity ataupun bahan api. So kita perlu mencari pengganti. Dan namanya adalah tenaga pembaharuan. Kita gunakan tenaga suria, solar power. Kita gunakan windmills. Kita menggunakan penjanaan air yang deras dan sebagainya. Tapi itu tidak mencukupi kerana solar ini hanya berlaku waktu siang. Windmill ini hanya berlaku pada musim tertentu. Maka kita masih juga memerlukan bahan-bahan tertentu. Maka satu kaedah yang sedang dijalankan di negara-negara maju ialah menggunakan biofuel. Biofuel ini adalah bahan api yang dikeluarkan daripada bahan-bahan pertanian. Contohnya kalau ubi kayu ubi kayu adalah karbohidrat. Karbohidrat ini bila diproses jadi etanol. Etanol adalah bahan api sebenarnya, satu alkohol. Dan etanol ini bila diproses jadi biofuel, kita boleh menggantikan dia. Jadi di Malaysia, contoh di Malaysia, diesel memiliki 10% daripada biofuel yang datangnya daripada minyak kelapa sawit. Kelapa sawit juga mengandungi bahan karbon. Jadi semua itu boleh digunakan untuk menjana sebagai tenaga pembaharuan. Okey, dan satu lagi iaitu berkenaan dengan pemakanan kita, Doktor. Setiap hari pemakanan kita macam-macam lah. Antaranya kita akan pengambilan daging dan juga tak lama lagi ialah kita pun umat Islam akan berpuasa. Jadi khususnya bazar Ramadan. Jadi kita akan mula ke buffet-buffet. Jadi pembaziran makanan. Sebenarnya pembaziran makanan ini juga akan mengundang kepada gas yang akan dikeluarkan dan akhirnya gas tersebut akan berada di atmosfer. Dan ini akan menyebabkan kepanasan itu akan berlaku lagi. Jadi bagaimana? Yang mungkin kita tak sedar sebenarnya. Betul, dalam tak sedar kan? Kita boleh jelaskan. Jadi bila kita makan kan, sisa-sisa makanan yang kita terbuang itu, maka akan dipungut oleh pembandaran dan sisa-sisa ini akan dibuang dalam kawasan pelupusan tanah. Dan makanan ini akan ruput. Bila berlaku ruput, akan gas metan akan dikeluarkan. Gas metan ini adalah gas rumah kaca. Bila masuk ke atmosfer juga akan meningkatkan suhu. So bagi kita masyarakat di rumah kita makan bersederhanalah, jangan makan berlebihan Jangan kita pula makan dengan terlalu. So itu adalah dari segi pembuangan sisa makanan. Dari segi mengeluarkan makanan juga, itu juga akan menimbulkan peningkatan suhu kerana kita nak tanam. Tanaman tu di mana? Tanah kan? Tanah tu datang dari mana? Pada asalnya adalah hutan. So bila kita membuka hutan itu sebenarnya adalah paru-paru kita. Paru-paru kita yang menyerap karbon dioksida, menyerap gas kaca, rumah kaca. So bila hutan kita telah musnah, telah berkurangan, maka pelepasan ini yang gas ini tidak diserap oleh hutan. Sebab itu hutan sangat penting Jadi kurang makanan, kurang pembuangan sisa untuk mengurangkan pelepasan gas. Juga kita kurang membeli makanan yang berlebihan supaya kurang tanah digunakan untuk pertanian. Maka pengurangan pertanian ini akan juga mengakibatkan hutan kita terselamat. Nampak antara titik-titik itu disambungkan. Sebenarnya ia berkait rapat dengan semua perkara dalam kehidupan kita. Betul. Memakai baju, daripada kita makan sampailah kepada cara kita hidup seharian
dalam rumah itu sendiri. Penggunaan elektrik. Beri kesan kepada alam sekitar kita. Betul. Kerana itu Islam mengajar kita untuk kita bersederhana dalam segala apa yang kita lakukan sebenarnya. Betul. Sebenarnya Islam tu cantik, betul. Kita kena sentiasa bersederhana dari segi pakaian kita, dari segi makan kita, percakapan kita, dalam apa saja kita lakukan. Itu Islam didik kita daripada awalnya. Iya. Dan juga apa yang kita jelas dalam perkara ini, sederhana makan dan sebagainya, ia mampu untuk memberi kesan juga kepada alam sekitar. InsyaAllah. Dan sekarang bercakap mengenai cuaca, kita nak ke Malaysia untuk melihat tinjauan cuaca pada hari ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita pada hari ini, Dr. Henry, kerana sudi bersama kita untuk bercakap mengenai Doktor. Baiklah, kita